Mari kita sambung ke topik subgraph lagi. Kali ini kita lihat pokok or tree. Pokok salah satu subgraph. Pokok adalah salah satu subgraph. So it's actually, in effect, is a subgraph. But why is it called pokok? Kenapa dia dipanggil pokok? Ini kalau nak dipanggil pokok, mesti ada ciri-ciri ini. Okey, ciri pertama, graf mudah tanpa golong atau bilangan tepi. So a simple graph without loops or multiple edges. It means pokok or tree has no golong loops. In English it's called loops, or what we call the berbilangan tepi means the multiple edges. Multiple tepi. So this one tidak boleh dijumpa di dalam pokok. Itu ciri-ciri pertama. Kedua, semua bucu mesti berkait dan setiap pasangan bucu berkaitan oleh satu tepi sahaja. All vertices are connected and each pair of vertices is connected by one, satu sahaja. Which means, bermakna kalau saya ada satu-satu graf mudah, A ke B, ke C, ke D, ini satu graf mudah lah. Tetapi ini bukan pokok. Kenapa ini bukan pokok? Kerana kalau saya nak hubung ke D, A ke D, saya boleh A ke D macam satu laluan. Tapi saya boleh juga hubung ke D dari A ke B, ke C dan ke D. Jadi ini ada dua laluan kalau saya nak hubung dari A ke D. Tapi ini bukan syarat bukan ciri-ciri pokok. Okey, kerana pokok hanya satu saja. Jadi kalau saya nak menjadikan graf mudah ini menjadi pokok, saya boleh macam ni. Saya boleh padamkan satu tepi. Kali ini sudah menjadi pokok. So that is the syarat for pokok. Only one connection. Now, satu ciri-ciri pokok ialah berbilangan bucu berbilangan tepinya ialah berbilangan bucu tolak satu. So it's just the number of vertices minus 1. So which means if you have just like this now, A, B, C, D. So this is a pokok kerana bucunya n equal to 4. So tepinya 4 minus 1 equal to 3. So satu tepi, dua tepi dan tiga tepi. So ini adalah pokok So pokok ini khas untuk pokok bilangan bucu tolak satu. Okey, kita pergi ke contoh. Di contoh di sini adalah kerana pasti sama ada pokok atau bukan pokok untuk raja di bawah. Berikan justifikasi anda lah. Okey, mari kita lihat A. A ada berapa bucu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 minus 1 mesti ada 5 tepi sahaja. Tapi ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So ini bukan pokok. Okey, lihat ini. Kalau ni berapa tepi dia? Kalau ada 6 bucu mesti 5. Jadi kita cek tepi dia dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Boleh. Dan semua bucunya sudah disambung atau dikaitkan oleh satu tepi. Jadi ini ialah ya. Ini juga 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Yes. This is yes. How about this one? 1, 2, 3. Okay, this one no. Tidak. Okay. Kerana bukan semua bucu disambung. Kenapa ini tidak sambung ke Q macam di raja C, semua bucu disambung oleh satu tepi, tapi pasangan tepi ini hanya sambung, tapi Q area tidak disambung ke bucu yang lain. So ini tidaklah mesti
sambungkan oleh tepi ya. Okay, you go to contoh 2. Lukiskan satu pokok dengan maklumat yang diberikan. Ini bucu diberikan. Bucu diberikan. So 6 bucu. So ini adalah 6 tolak 1 jadi 5. So kita kalau kita nak melukiskan graf ini, pokok ini kita masuk 6 bucu 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan kita hanya nak sambung semua lah. Kalau saya nak sambung macam ni pun boleh. Ini juga satu pokok juga dengan 6 bucu. Sama cerita juga dengan 8 bucu, kita boleh melukiskan 8 bucu dulu dan kita sambungkan atau macam ni. Satu contoh, kalau ada tepi 4, kalau ada tepi 4 bermakna bucu ada 5 kerana ini 4 jadi 1. Jadi 5 lah. 1, 2, 3, 4, 5 dan kita sambungkan semua ya. Okey, mesti disambung lah. Ini adalah okey, mari kita lihat contoh 3. Lukis dua pokok berdasarkan graf. Okey. Kalau kita graf asal ni, graf asal A, B, kita labelkan dia bucu dulu A, C, D, E. Bila kita melukiskan pokok dari graf asal, kita mesti kedudukan bucunya mesti sama. Ini B, ini A, ini C, ini D, E, mesti sama lah. Kita hanya nak menyambungkan berkaitan semua bucu ini dengan satu tepi saja. Tapi tepi ini mesti 4 sahaja kerana bucu 5 tolak 1 jadi 4 sahaja. 1, 2, 3, 4. Kerana nak melukiskan dua jenis pokok, ini satu pokok lukisan yang lain lah. So ini adalah contoh-contoh. Sampai sini kita contoh 3. Jadi kita sambung ke contoh 4. Contoh 4 ialah ini satu graf mudah yang pemberat. Raja di bawah menunjukkan satu graf tak ke arah dan berpemberat. Lukis satu pokok dengan jumlah nilai pemberat yang minimum. Yang minimum means semua beratnya, semua nilai ni dicampur dan mesti memberikan nilai yang minimum. Okey, terlebih dahulu kita cek lah, kita semakkan berapa bucu dia. Bucu ada 5. Jadi kalau untuk melukiskan pokok kita 5 tolak 1 adalah 4. Bermakna kita hanya boleh menggunakan 4 tepi saja. Jadi sini ada 3, sudah ada 7. Jadi kita nak buang 3 lah. 7 tolak 3. Okey, bagaimana kita nak pilih tepi yang dibuang? Dari buku teks, nasihatnya ialah membuangkan pemberat nilai yang tertinggi. So nilai yang tertinggi di sini ialah 25, 9 dan 20. Jadi ini 2, ini 3 tepi kita boleh buang sudah. Kalau kita buang 3 tepi ini, kita terdapat macam ni lah. Okay, so sudah buang ni ya. So this one gone, this one gone, this one gone. So that's why we end up like that. But we have a problem here. This is a problem because ini bukan pokok. Why? Because ini P sudah di isolated. P ialah bucu terpincir. So jadi ini tak pakai. Kalau nak pakai, kita nak sambung satu sini. Kenapa sambung ini? Okay, it's because di antara 25 atau 19 ini 19 yang terendah, terkecil. Jadi tapi kita mesti buang satu tepi lagi kerana hanya boleh 4 tepi yang boleh digunakan. So dari semua nilai di sini ini yang terbesar, jadi kita buang ini. So that's why at the end of the day akhirnya sudah buang ini dan ini, we get this. So we get this. Akhirnya kita boleh campurkan semua pemberat dia.
plus 19 plus 14, and you get altogether 5. Okay, so and maka ni kita habiskanlah bab bab 5, and we can do some latihan lah. Thank you.